Kita dah. Okey, boleh dengar kan? Ya. Baik. Lamanya tak jumpa 2 minggu tak jumpa. Okey. Ada yang rindu saya juga. Ada? Sama. Cikgu boleh teringat-ingat ini. Saya tak semua orang. Ada orang kata tak ke? Ada juga orang kata tak. Apalah. Cikgu tak nak mengajar. Dia kata cikgu meraja tak. Aku tak kira. Kau rindu ke tak rindu ke? Kita belajar atau tak belajar. Okey? Dan cikgu nak bagi makluman awal. Siapa join, share dulu. Yang kedua, maklumannya adalah minggu depan kita dah mula berpuasa. Sepanjang bulan Ramadan tak ada kelas. Kita tumpukan kepada amal ibadah malam kita ada solat tarawih. Okey. Jadi siapa awak dah puasa benar, jadi kita akan sambung 4 hari balik. Jadi lepas ni lagi lama kita tak bertemu, sebulan tau. Memang cikgu nak bagi tahu selepas bulan lepas hari raya, bila kelas kita next kelas, cikgu tak ikut step dah. Belum cikgu ikut dari page pertama sampai page sekarang. Lepas ni cikgu akan pilih topik-topik yang cikgu rasa sangat penting untuk awak puasa ni untuk belajar. Boleh? Okey. Sebab dalam masa sebulan ni awak belajar di sekolah. Okey. Jadi hari ini cikgu rasa topik yang cikgu nak ajar hari ini awak dah baca dah kat sekolah pun. Tak apa, kita ulang kaji balik bagi awak lebih faham, awak lebih ingat. Boleh murid nombor 1? Okey, sekejap. Okey, kamera sini. Hari ini hari Jumaat. Maka apa? Matematik hari ini dia betul-betul hari ini sebabnya nanti kita nak cuti lagi sebulan. Hari ini hari berapa bulan? 9 hari bulan April. Bulan April adalah bulan keempat. Okey. Baik. Sebelum kita mula kelas macam biasa, semua orang pandang depan. Kalau ada murid tak lupa. Murid dah lupa dah. Sebab lama tak buat kelas. Bila cikgu kata ke mana? Suara ada tapi jauh. Suara ada tapi jauh. Kemungkinan besar yang ini tak connect ni rasanya dah on lagi. Okey. Bila ada kaset ni boleh buat lagi ni. Boleh tak? Ada suara? Gerak tak kita punya tu? Gerak. Dah tukar frekuensi dah. Sekejap kita tengok sekejap. Tak kuat. Tak kuat Suara tak kuat Tak dengar cikgu. Sekejap. Kita tengok apa tak lagi tak on. Okey. Dah on. Okey. Okey. Yalah, tak kuat lah. Suara tak kuat. Cuba off dulu. Biar dia dulu test benda ni pula. Adalah kita mula lambat. Cuba suara 1, 2, 3. Cuba suara 1, 2, 3. Okey. Waalaikumsalam. Suara tenggelam timbul. Okey. Oh, ni sekejap nada, sekejap tidak. Tutup jadi. Tak dengar langsung. Tutup je. Ha? Tutup. Tutup sini. Tutup kamera. Tak, pakai tutup tu pakai. Okey, kita cuba tutup yang ni. Kita cuba yang kamera daripada situ. Cuba on sound kamera.
Dah. Okey, cuba. Cuman suara 1 2 3 cikgu guna tak guna yang ni. Jelas Adilan. Ha? Boleh Clear? Okey, cun. Okey. Okey dah, suara dah clear. Kita tak payah guna mic yang tu kan, dia mic tu kadang dia boleh, kadang dia tak okey. Baiklah semua murid. Up sikit. Macam rendah sangat. Gitu. Okey, cun. Pandang depan. Okey. Sebelum mula kelas kita bagi salam dulu. Okey, ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan. Masa kita lewat dah ni. Murid tahun 2, tahun 3 duk menunggu lagi. Murid tahun 1 tak settle lagi kelas. Dah lama tak jumpa, betul? Bila lama tak jumpa, bila jumpa pula ada masalah sound lah, ada kelewatan sikit. Sekejap kita dalam buku. Okey, kita dah belajar sampai page 52 buku ni. Nanti kita akan sambung 53. Jadi sekarang apa awak akan belajar nanti? Apa yang awak akan belajar? Awak akan belajar bilang ataupun kira. Bilang menaik dua. Khas untuk murid tahun 1. Awak akan belajar bilang menaik dua. Macam mana tu? Faham? Siapa faham angkat tangan? Wah, ada yang angkat tangan. Dia dah belajar kat sekolah ataupun dia dah belajar kat rumah dengan mak, dengan kakak-kakak dia semua. Okey, bagus. Jadi yang tak faham tak ada masalah. Cikgu akan ajar sampai faham. Yang dah faham pun tonton supaya awak lebih faham. Boleh? Okey, macam mana kita mengira? Dek, semua sekali pandang cikgu. Tutup jari. Murid tahun 1 tutup jari. Murid lain tahun 2, tahun 3 nak ikut pun boleh. Tutup jari. Kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup sampai 10. Alah, cikgu ni saya dah tahulah, dah lama dah saya pandai kira. Ada murid kata, ya, cikgu tahu awak pandai kira. Semua murid pandai kira. Itu dinamakan kira 1-1. 1 2 3 4 5. Kira one by one. Kira satu demi satu. Okey? Jap, cikgu ambil ni. Baik. Okey. Sekarang awak akan kira dua-dua. Macam mana nak mengira dua-dua? Okey. Macam biasa tadi kalau awak kira 1 2 3, itu kira satu-satu. Kalau kira dua-dua, 1 2 kita tak kira. 1 3 4. 2 demi 2 kita kira. 1 3 4 tak ada. 5 7 9 11 dan seterusnya. Kalau mula dari 1, kalau mula daripada 2 4 6. Kalau kira satu-satu, semula dek. Pandang sini. Pandang depan. Ada murid tak buat, jawab kuat-kuat. Ya, cikgu. Pandang depan. Good. Okey, kalau kira satu-satu macam ni, 1 2 3. Itu kira satu-satu, kita buka satu-satu. Kalau kira dua-dua, kita kena buka dua-dua jari. 2. Buka lagi 2. Lepas 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 dan seterusnya. Faham? Faham kira dua-dua? Kalau kira satu-satu kita buka satu jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kira dua-dua kita buka dua-dua jari. 2, 4, 6, 8, 10. Boleh faham? Kalau kita mula dengan nombor 3, lepas 3, mula dengan nombor 3, lepas 3, terus buka 2 jari. Tak ada nombor 4. 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Baik. Dalam mengira dua-dua, ada kira menaik. Apa maksud menaik? Nombor kecil di depan. Kecil dahulu. Kalau dia bagi satu baris nombor, katakan 84, 80, 82, 86. Okey, dia pun kata susun dalam kiraan menaik. Maksudnya nombor kecil dahulu. Nombor mana paling kecil dia? 84 dengan 80 siapa lagi kecil? 80. 80 dengan 82 siapa lagi kecil? 80. 80 dengan 86 siapa lagi kecil? 80. Paling kecil 80. Lepas 80, 8. Kira dua-dua. 2. Lepas 82, 8, 4, 8, 6. Dah siap kita susun dalam tertib menaik. Okey. Bila ada menaik, mesti ada menurun dek. Mesti ada kira menurun. Kalau bilang menurun pula. Menurun. Okey. Kira menurun. Bilang menurun. Tertib menurun. Benda sama je. Kalau bilang menurun dua-dua, kalau yang tadi menaik kecil dulu, kalau menurun dia akan jadi apa? Jadi apa? Bagus. Ada murid jawab, cikgu dengar. Bagus. Dia kata, besar dulu cikgu. Betul. Nombor besar dulu kita kira. Kenapa besar dulu? Sebab dia nak turun. 10, 9, 8. Itu kita panggil kira menurun. Kalau dia bagi soalan yang sama, nombor mana yang paling besar? Ini menaik, tulis sini menaik. Menaik, kira menaik. Kalau kira menurun, tertib menurun ataupun bilang menurun dua-dua. Mana dulu yang nombor paling besar? Yes, kita mula dari belakang. 8, 6, 8, 4, 8, 2, 80. Dah siap. Ini kira menaik, ini kira menurun. Boleh? Okey, yang seterusnya. Woi, kita kena laju sikit malam ni Laju sikit sebab kita mengejar masa. Kita dah start lambat. Kemudian dah test suara lah apalah. Sekarang dua-dua awak dah pandai kan? Sekarang bilang 55. Menaik 55 ni. Okey. Bilang menaik 55. Macam mana kira menaik 55? Siapa pandai angkat tangan? Bagus. Siapa tak pandai angkat tangan? Ada yang tak angkat tangan ni. Padahal dia tak pandai. Tak apa. Pandai ke? Tak pandai ke? Rujuk cikgu. Okey. Tengok cikgu ajar. Okey, sekarang nak kira menaik 55 pula. Macam mana dia? Cikgu guna teknik penumbuk. Semua orang tunjuk penumbuk. Tunjuk kat depan kamera. Dah lah, jangan tunjuk kat adik awak, kakak awak. Bergaduh nanti. Bukan nak bergaduh ni. Tunjuk penumbuk. Jangan tunjuk kat mak. Tak baik tunjuk penumbuk kat mak. Jangan tunjuk kat ayah. Sekarang kita nak belajar. Penumbuk ni bukan nak tumbuk orang. Nak guna untuk belajar. Macam mana? Tutup jari. Kalau tutup, dia akan bunyi loh. Semua ikut. Loh. Kalau tutup, loh. Kalau buka, me. Semua ikut. Me. Mengaji. Apa lagi? Mencuri. Merangkap. Menangis. Me je. Bukan menangis, merangkap semua tu saja je. Okey, ni apa? Loh. Ni me. Ingat, bila kita guna teknik penumbuk, bila kita buka, jawapan dia mesti 5. Bila kita tutup, dia akan bunyi 10. Tak faham? Tak apa,
Sabar. Ada orang dah faham? Bagus. Okey. Semula penumbuk dek. Luk me. Luk me. Sebutlah. Cikgu seorang je sebut. Yang sebut tu bagus. Cikgu marah yang tak sebut tadi. Semula buat penumbuk. Luk me. Luk me. Baguslah murid nombor 1. Okey, sekarang ikut cikgu kira 5. Okey. 5. Me kan? Buka kan me? 5. 10. Sebut semua orang ikut semula. Ada orang sebut perlahan, ada orang tak sebut. Yang sebut kuat, bagus. Yang buat tangan, bagus. Ada orang macam patung. Macam patung tak bagus. Dia belajar dengan tak seronok. Okey? Dia susah faham. Sekarang semua pandang depan. Pandang depan. Okey, ready? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. Buat gini 100. Okay, tepuk tangan. Ada orang boleh ikut dengan baik, ada orang tak ikut langsung, itu tak bagus. Okey. Murid nombor 1 yang bagus tadi dia ikut dengan baik. Tahniah. Awak budak bijak. Okey. Ingat nak kira 5-5, senang je. Kalau buka 5, dia mesti ulang, dia mesti berganti-ganti. Okey, berganti-ganti. Lepas buka tutup, buka tutup, buka tutup. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Itulah dia bilang menaik 5 dia. Kalau menaik, kalau dia mula dengan nombor 20, dia mula dengan low. Lepas tu low. Lepas tu mesti kena buka. Kena buka 25. Dah tahu apa? 25. Dah buka, tutup balik. Tutup balik. Takkan 20 balik. Dah 20, mesti dia akan jadi 30. Dia makin naiklah. Bila menaik dia makin besar, makin menaik, macam naik tangga. Okey. Lepas 30 tutup, mesti buka. 5 pula. Mesti 35, 40, 45. Faham tak? Boleh? Good. Kalau dia mulakan dengan nombor 6 atau 5. 5 dulu. 65. Pada 5 tutup. Mesti 10. 60 ke 70. Kira menaik, dia makin besar. Dia mesti 70. Lepas 70, lepas tutup mesti buka 75, makin besar. 80 dan seterusnya. Faham kan? Boleh faham? Okey, kalau bilang menurun, sekarang cikgu nak tukar pula bilang menurun. Menurun. Tadi menaik, sekarang kita buat menurun pula 55. Kalau menurun 55 macam mana dek? Senang. Kalau dia bagi nombor sini 50. Lepas itu apa? Lepas tutup kena buka. Mesti apa dia belakang 5. Sekarang 5 apa? 55 ke 45? Kalau menurun makin banyak ke makin sikit? Good. Kalau menurun makin sikit. Jadi sini ialah 45. Lepas buka kena tutup. Kalau tutup 45 dia makin sikit, dia akan jadi 40, 35, 30. Paling senang awak boleh kira dari belakang. 30, 35, 40, 45, 50. Kalau kira dari depan 50, 45, 40, 35, 30. Boleh? Okey. Maafkan cikgu. Cikgu sebersihlah pula. Biar bukan isu. Baik.
Okey, ini adalah kira menurun 55. Seterusnya, dah pandai kira menurun 55, kita kira 10-10. Ini paling senang, Dek. Paling senang atas dunia adalah bilang menaik ataupun menurun. Menaik dulu. 10. Ini semua orang pandai. Kan? Siapa dah pandai kat tangan? Bagus. Okey, macam mana nak kira menaik 10-10? Alah, senangnya 10, 20, lagi. Bagus. Lagi. 40, betul. Lagi. Betul. Lagi. 70, 80, 90, 100. Kalau 100 kena buat gini. 100. Nampak banyak kan? 100. Semula. Ikut cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Good. Itu kira menaik 10-10. Kalau dia mula dengan nombor 40, tak ada masalah. Lepas tu 50, lepas tu 60. Senang kan? 70, 80 dan seterusnya. Baik. Lepas kira 10-10, nak kira apa pula ya? Nak kira buku. Oh, dia ada 44. Okey, tak ada masalah. Sebelum kira 44, menurun dulu. Dah naik, mesti kena turun. Takkan awak main pokok, awak tak turun-turun. Kira menurun pula. Kita nak kira menurun 10-10. Nak kira menurun 10-10. Nak kira macam mana? Kalau menaik 10, 20, 30. Kalau menurun dia mula dengan 100, 90, 80, 70, 60, 50. Bagus? Bagus. 10. Good. Pandailah budak alam ni. Semua orang pandai. Semua orang tepuk tangan. Kuat-kuat sikit. Oh, mak pun tengok kenapa ni anak aku tepuk. Oi, rupanya bagi tahu mak adik dah pandai mak. Kakak dah pandai kira 10-10. Kan? Kalau menurun, kalau kita mula cikgu nak tulis sini 80. Kalau turun makin banyak makin sikit, Dek. Yes, sikit. 80 dia tak jadi 90, dia jadi 70. Lepas tu 60. Lepas tu 50. Dan seterusnya. Okey, sembilan suku dah. Kemudian kita masuk bilang tak nak dua-dua dah. Yang ini mencabar sikit. Dek. Apa yang mencabarnya? Tak ada mencabar sangat, tak ada susah sangat. Tetapi kalau awak tak faham, awak tak boleh jawab. Murid yang bijak, dia boleh jawab dengan baik. Apa dia ni cikgu? Sekarang kita nak bilang menaik 4. 2 dah, 5 dah, 10 dah. Kenapa makin turun? Sebab 4 lagi susah daripada kira 10 dan 5. Okey? Kenapa makin susah? Okey, tengok. Tak ada susah mana pun. Menaik dulu. Bilang menaik 4. Tahun 1 dah belajar bilang menaik 4. Macam mana nak bilang menaik 4? Katakan dia mula dengan nombor 4. Lepas 4, bilang menaik 4 kena buka jari 4. Semua orang buka jari 4. 5, 6, 7, 8. Terus tulis nombor 8. Sebab dia kena tambah 4. Selepas nombor 8, jangan tulis nombor 9, salah. Kenapa? Sebab ni bukan kira 1-1, ni kira 4. Lepas 8, buka lagi jari 4. Buka, Dek. 9, 10, 11, 12. Selepas 12, kira lagi, Dek. Selepas 12, buka lagi jari 4. 13, 14, 15. Yes. Bagus. Good. 16 jawapannya. Itu dia. Tambah lagi. Tambah buka 4. Kalau bilang menurun,
4 pula. Kalau bila menurun 4 macam mana sini? Sama juga, kita kena kira mengundur. Kalau dia bagi contoh, katakan sini 20. Selepas 20, buka jari 4. Buka jari 4. Sebelum nombor 20, nombor 19, 18, 17, 16. Dia kira mengundur. Selepas 16, buka lagi jari 4, dek. 15, 14, 13, yes, 12. Selepas 12, buka lagi 4, kira lagi mengundur lagi. Kena kira menurun lagi. 12, 11, 10, 9, yes, 8. Okey, itulah dia bilang menurun 4 dan yang terakhir sekali cikgu masukkan pola nombor yang paling senang atas dunia. Pola nombor asas dulu. Pola nombor. Lasah. Pantang 2 pula. Lewat dah. Esok tak sekolah tapi esok cuti dah ada satu. Okey. Pola nombor. Pola nombor yang belajar ni pola nombor yang paling senang ni. Pola nombor ada yang agak susah. Yang ni paling senang ni. Pola nombor. Pola atau apa ni? Bukan bola. Pola. Bukan pola bear. Itu kat kutub utara. Sekarang pola nombor. Pola nombor adalah pattern. Bentuk nombor tu. Setiap nombor yang ada pola nombor dia ada bentuk dia. Bentuk dia ada corak dia, pattern dia. Contoh 37. Sini berapa? Awak dah nampak dah? 37. Ni mesti 37. Dia ulang balik dia. Itu adalah pattern dia, itu adalah pola nombor dia. Katakan cikgu nak buat 712. Lepas tu nombor berapa? 7. Lepas tu berapa? 712. 7 mesti lepas 7 1 balik 2. Lepas tu 712. Gitu je. Tak payah kira. Pola nombor dia ni tak payah kira. Kita ikut dia pola nombor kat depan. Lepas nombor 7, nombor 1, nombor 2. Lepas tu dia 7 balik. Lepas tu 1 balik, 2 balik. 7 balik, 1 balik, 2 balik. Ni 37. Kalau ni 403. 40. Situ berapa dia? Ni berapa? Bijak, Masya Allah. Anak murid cikgu malam ni bijak semua. Semua boleh jawab dengan betul. Anda sangat bijak. Berapa? Ada murid ramai gila dapat jawab bagus. Seronok pun tahun 1 malam ni. Dia bijak. 403. 40 mestilah 3. Lepas 3, adik, berapa adik? Bagus. Berapa? 4 lagi. Lepas tu 03 lagi. Dia akan ulang gitu je. Itulah pola nombor yang paling simple. Tak perlu pengiraan. Kita cuma kena kenal pasti je corak dia apa. Okey, tahun 1 cukup dulu. Malam ni tak ada magic. Murid tahun 2 tak ada magic. Murid tahun 3 tak ada magic. Malam ni kita belajar dia sepenuhnya. Nanti lepas raya kita sambung magic balik. Okey, murid tahun 1 cukup dulu untuk malam ini. Sebelum kita berpisah, kena ucap terima kasih. Sebelum ucap terima kasih, kena bagi kerja rumah. Kerja rumah kita muka surat 53, 54, 55, 56 dan 57. 53 hingga 57. 53 senang sangat kerja rumah ni. Muka surat 53 hingga 57. Yang baru join, share dulu. Boleh tonton esok. Ada kawan-kawan awak yang tak sempat tonton malam ni. Dia tak tahu jadual, dia lupa jadual ada malam ni. Kalau awak share, dia boleh tonton, kita dapat pahala. Baik, ini muka surat kita 53 hingga 57. Apa tadi? Ni kerja rumah. Cikgu nak bagi tahu ni. Cikgu nak bagi tahu kepada semua murid-murid tahun 1, 2 dan 3 dan semua yang menonton. Minggu ni minggu terakhir sebelum puasa. Bulan puasa tak ada kelas.
Sebab waktu malam cikgu pun nak solat tarawih juga. Awak pun puasa sehari penat, awak pun mungkin solat tarawih kat rumah, kan? Jadi bulan puasa kita rehat dulu belajar. Yang kedua, kita akan sambung selepas raya. Dan yang ketiga, paling penting, yang ketiga, cikgu tak akan sambung ke surat 58. Mungkin cikgu sambung ke surat 70 terus, mungkin. Cikgu akan pilih topik-topik yang sukar untuk awak belajar pula. Sebelum ni kita mula daripada muka surat 1 sampai muka 7, tak pernah skip. Sekarang, lepas raya, cikgu akan skip, pilih topik-topik yang penting, okey? Topik-topik yang awak perlu kuasai. Okey, itu saja untuk murid tahun 1. Sebelum tu, kena ucap terima kasih cikgu dulu. Okey, semua pandang depan. Pandang depan. Jawab kuat sikit. Habis dah ni. Yo, cikgu dengan semangat gitu. Semula. Pandang depan. Pandang depan. Bagus. Okey, ikut cikgu. Semua orang ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid tahun 1 semua. Boleh terus buat kerja. Kalau nak rehat boleh buat esok. Okey. Murid tahun 2 tunggu lagi 5 minit kita mula kelas. Okey, bye-bye.แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะโว้ยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรTahun 2, murid tahun 2. Dah ready ke belum? Okey, sebelum tu murid tahun 2. Lama cikgu tak tengok awak semua. Murid tahun 2 ni. Murid tahun 2 kita cuti 2 minggu kan. Lepas ni kita cuti 1 bulan pula. Bulan puasa kita tak ada kelas. Kita akan sambung lepas raya, okey? Dan lepas raya cikgu akan pilih topik-topik tertentu yang awak
ramai murid lemah yang awak perlu kuasai, cikgu akan tekankan topik itu. Cikgu tak ikut flow lagi page by page. Sekarang sejak kelas pertama, cikgu mula daripada muka surat pertama tanpa skip satu page pun. Itu memang cara cikgu. Tapi selepas raya, awak dah cuti 2 minggu, cuti lagi sebulan, cuti kelas cikgu lah. Jadi kalau cikgu ikut flow tu, awak akan ketinggalan. Cikgu akan ikut flow semasa dan cikgu akan pilih topik-topik yang selalu murid tahun 2 sukar kuasai, susah faham. Boleh? Baik, sebelum kita mula, awak tonton tak iklan tadi? Tonton tak iklan tadi? Kan? Iklan tu cerita apa? Itu peristiwa berlaku di Thailand. Cikgu ulang balik. Sebab ada yang tak faham bahasa Inggeris, ada tak faham bahasa Thailand. Cikgu tak faham dua-dua pun. Tak adalah. Cikgu fahamlah translate dia bahasa Inggeris tu. Dia, ayah dia ni meniaga mi celup. Meniaga mi celup tepi jalan dia pun. Anak dia perempuan, anak dia kecil lagi. Waktu ayah dia tengah meniaga, dia dengar kecoh. Dia pergi kat luar, tengok ada seorang budak kena tangkap mencuri. Budak tu mencuri ubat untuk mak dia sakit. Jadi pakcik tu pun pergi leraikan. Okey, dah. Dia panggil budak tu, dia bagi makanan, dia pun bagi ubat. Dia bagi ubat, budak tu balik rumah, boleh makan, boleh ubatkan mak dia. Selepas 30 tahun, pakcik tu dah tua, pakcik tu tengah masak, jatuh dan dia ada kanser dalam kepalanya. Bawa pergi hospital, nak kena bayar mahal. Mahal lah, bil tu mahal. Doktor cek bil tu mahal, nak kena bayar. Kemudian dia tak ada duit. Anak dia perempuan tadi dah jadi besar dah, dia tak ada duit nak bayar. Tapi kemudian datang bil kedua pulaknya, dia tunjuk kosong, tak payah bayar apa. Dia kata harga pembedahan ayah awak telah dibayar 30 tahun dulu. Rupanya doktor yang rawat ayah dia ini itulah budak kecil yang mencuri dulu. Dia belajar pandai-pandai, dia nak jadi doktor, dia nak rawat mak dia nak rawat ramai lagi orang sakit kat dunia. Bagus kan? Jadi awak nanti besar, siapa minat jadi doktor, bagus. Jadi polis, bagus. Jadi cikgu, bagus. Dah. Apa? Cikgu sesama sikit dalam ni. Ya, dia ganggu isu. Baik. Siapa nak jadi doktor, jadi cikgu, jadi apa-apa, semua bagus. Yang penting kita suka tolong orang. Okey? Kita kena bantu orang. Kita tak tahu bila masa kita nak kena bantu pula. Baik. Oi, lama dah ni, 11.30 dah ni. Sepatutnya dah habis dah kelas tahun 3. Okey, kita mula kelas tahun 2. Okey, semua murid pandang ke depan. Okey, bagi salam dulu. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Untuk murid non-Muslim, ucap selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Okey, jom kita mula. Woi, tak padam lagi. Jap. Kita lewat dah malam ni. Malam ni kita start lambat. Dalam minggu depan tak ada. Tak apa. Kita belajar santai-santai saja. Dapat ilmu sikit sebanyak jadilah alhamdulillah. Kelas kita percuma sahaja. Tapi siapa nak bagi kirim sabu hati pada usaha cikgu dan kawan-kawan cikgu buat kelas, nombor akaun cikgu dah letak kat komen. Okey. Boleh bagi hadiah kat orang juga nanti. Okey. Apa tadi? Okey, murid tahun 2. Kat mana kita belajar? Last kali kita buat sampai page 26. Sekarang awak masuk dalam topik selesaikan masalah. Page 27. Okey, cikgu bina satu soalan clause yang hampir sama dalam buku aktiviti awak. Tak sama. Siti ada kad nombor 2, 5 dan sifat. Senaraikan nombor 3 digit yang boleh dibina.
Kemudian dia tanya, apa nombor terbesar? Okey, tak apa. Okey. Senaraikan. Pandang depan. Pandang depan. Good. Nah, dua orang ni bagus. Cepat, masa kita singkat dah. Okey, cikgu baca je. Awak pandang je. Siti ada kad nombor 2, 5 dan sifar. Senaraikan 3 digit. Senaraikan nombor 3 digit yang boleh dibina. Dibina maksudnya kita bina nombor 3 digit. Ini kita panggil soalan penyelesaian masalah. Selesaikan masalah. Soalan ni paling ramai murid gagal. Paling ramai murid tak faham soalan ni sebab dia rasa susah sebab ada ayat. Tak. Soalan penyelesaian masalah sebenarnya sangat senang. Cuma awak kena faham kehendak soalan. Sekarang mula-mula sekali awak kena faham Siti. Oh, ada Siti. Awak bayangkan ada seorang murid perempuan nama Siti. Siapa nama Siti kat tangan? Ada nama Siti. Bukan Siti tu, Siti lain lah. Siti ni ada kad. Oh, awak bayangkan ada satu kad nombor tu. Ada nombor 2, ada kad nombor 5, ada kad nombor sifar. Dia kata senaraikan nombor 3 digit yang boleh dibina. Awak kena bina nombor berdasarkan nombor ni. Nombor 3 digit tau. Maksudnya dia bina. Contoh 205. 1 2 5 0 2 5 0 2 3 5 2 0 4 0 2 5. Salah. Kenapa salah? Nak bina nombor tak boleh sifar di depan. Ingat, no way man. Kat tengah tak apa, kat belakang tak apa. Sekarang kita ada 4 nombor. Dia suruh bina 3 je. Dia suruh bina 3 sahaja. Suka tahu nak bina mana? Nak guna 3 ni boleh, nak yang ni boleh. Cikgu nak guna yang ni. Yang ni tak nak. Sifar tak boleh kat depan Ingat sampai mati. Mana? Sifar tak boleh. Cikgu nak pilih yang ni. Okey, dia kata lagi satu dia kata tulis nombor paling besar yang boleh dibina. Nombor paling besar mesti yang nombor paling besar 5. 5 kat depan. Lepas paling 5 2. Sifar. Inilah nombor paling besar yang boleh dibina. Nombor paling kecil yang boleh dibina adalah 2. Sebab sifar tak boleh di depan. 2. Sifar 5. Ini nombor paling kecil yang boleh dibina daripada digit. Faham? Boleh faham? Sebab ada soalan yang sama macam tu nanti. Kemudian soalan ni. Bijak soalan ni. Cikgu buat kelon soalannya. Rumah pertama. Ni rumah pertama. Rumah pertama nombor rumah dia adalah 103. Rumah kedua. Cikgu tulis kecil lah Cikgu baca tak apa. Rumah kedua 105 nombor rumah. Dan rumah ketiga 107. Dia kata postman nak hantar surat ke rumah keempat. Apa nombor rumah itu? Soalan ni saya masalah ini dia suka tanya ayat, dia macam teka-teki. Dia tak susah pun sebenarnya. Okey, dia tanya. Okey, jom. Tengok. Ada 3 biji rumah. Rumah pertama nombor rumah dia 103. Rumah kedua sebelah tu 105. Yang ketiga 107. Dia kata ada postman. Ni postman ni bawa surat. Naik motor pimpin. Postman pun tengok nombor dia nak hantar surat ke rumah keempat. Mana rumah keempat? Tak ada. Ada rumah keempat kat sini. Dia tak lukis. Dalam buku awak pun dia tak buat. Dia saja nak uji pemikiran awak. Jadi rumah kelima tu, apa nombor rumah tu dia tanya. Kalau rumah pertama 103, kalau rumah kedua 105, kalau rumah ketiga 107, rumah keempat berapa nombornya?
Cuba awak tengok kaitan dia. Rumah pertama 103, rumah kedua 105. Dia tambah berapa? Bagus. Ada murid dapat jawab, ada murid blur. Janganlah blur-blur. Okey, jangan selenga. 105 lepas 105, sorry, 103, 104 tak ada, 105. Maknanya dia tambah 2. Tambah 2. Lepas tu dia tambah 2 lagi. 105, 107. Rumah keempat dia kena tambah lagi 2. 107 tambah 2, 108, 109. Jadi jawapannya 109. Kenapa cikgu bina soalan ni? Sebab dalam buku awak akan jawab lebih kurang macam tu. Tak sama tahu, lebih kurang. Awak kena kira sendiri nanti. Baiklah. Masa mencemburui. Lagi contoh lagi contoh. 2 lagi contoh saya bagi. Lepas tu kita tamat. Betul 3 pula, dah tak 10 dah. Lewat dah. Cikgu pun ada janji dengan orang juga lagi. Baik. Contoh ketiga. Satu kad nombor terkoyak. Nombor ini menjadi dah ada bundar. Dia bagi satu nombor telah terkoyak. Katakan cikgu guna nombor 2. Tak nak buat lah. Cikgu tak terang lah masa ni. Cikgu guna masa 9, 1 terkoyak. Tak tahu. Nombor ni nombor 3 angka, tiket tu terkoyak. Terkoyak tiket bila cabut daripada poket, terkoyak. Dia kata nombor berapa ni Cuma dia kata nombor ini bila dibundar menjadi 910. Senaraikan nombor yang mungkin. Nombor yang mungkin. Okey. Sekarang nombor ni ada 3 digit. Satu dah terkoyak. Faham? Jadi dia kata kalau nombor ni kalau dibundar dia jadi 910. Okey, jadi sekarang kan nombor yang mungkin. Nombor yang mungkin yang pertama ialah 910 juga. 910 bila dibundar jadi 910. Nombor apa lagi bila bundar jadi 910? 911. Lagi 912. Lagi 913, yang terakhir 914. Ini semua nombor yang mungkin. 915 tak boleh, kenapa? 915 bila dibundar dia jadi 920. Salah. Bila bundar dia jadi 920. 910 bila bundar dia jadi 910. 911 bila bundar jadi 910. 912 bila bundar jadi 910. 913 bila bundar dia jadi 910. 914 bila bundar jadi 910. 915, 916, 917, 918, 919, semua bila bundar dia jadi 920, semua ni salah. Faham? Boleh? Okey, sebab ada satu soalan yang sama macam tu dalam buku awak. Yang terakhir sekali ada soalan jadual. Okey? Yang last sebelum masuk tahun 3. Lewat malam ni. Last sebelum tahun 2. Cikgu buat satu jadual. Dia buat jadual. Ni kita panggil jadual. Ali, Abu, Siti, Sarah. Ada 4 orang. Dia pun bagi skor 279, 713, 569, 470. Dia tanya,
siapa markah ketiga? Siapa markah ketiga tertinggi? Soalan ini saya masalah juga, dia bagi jadual ke awak. Dia ada tanya soalan, siapa nombor 3 tertinggi? Nak jawab awak kena rujuk jadual. Ali 29, Abu 713, Siti 569, 569, Sarah 470. Nak tahu awak kena susun. Susun nombor paling kecil. Mana nombor paling kecil? 200 paling kecil. 279. Dah siap? Nombor 2? Yes, 470. Yang ketiga 569 dan yang terakhir 713. Siapa di tempat ketiga? 1, 2, 3. Ketiga tertinggi. Ni paling tinggi. Okey, ni paling tinggi. Siapa markah ketiga? Ketiga. Jangan ditanya dia, siapa di tempat ketiga? Bukan tinggi. Tinggi jadi lain tak maksud dia. Siapa di tempat ketiga? Di tempat ketiga. Siapa tempat ketiga? Inilah tempat ketiga. Okey. Okey, itu saja untuk murid tahun 2. Sekejap lagi murid tahun 3 Jadi murid tahun 2 ini soalan klon yang cikgu bina tadi. Ini yang markah, ini yang nombor terkoyak. Ini yang bina nombor 1 tadi, kemudian ini rumah postman tadi. Jadi sekarang murid tahun 2 tanda dalam buku awak, muka surat 27, 28, 29 dan 30. Itu adalah kerja rumah awak. 27 sampai 30. 27 sampai 30. 4 page. Kita akan jumpa selepas raya. Bulan puasa tak ada kelas. Kita akan jumpa selepas raya. Okey, murid tahun 2, pandang depan. Pandang depan. Okey, duduk tegak sikit. Dah tamat kelas tahun 2. Murid tahun 3 tunggu, jangan lari. Sekejap lagi tahun 3 pula. Okey, tahun 2 duduk tegak. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih murid-murid semua. Jumpa lagi selepas raya tahun. Okey, murid tahun 3 jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi 2-3 minit lagi ya. Kita rehat sekejap. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk dirotan dan aku memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat. Satu hari aku bercadang untuk mengintip ke rumahnya. Setelah mendapat alamatnya, aku meneruskan niatku. Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat miskin. Tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkafar. Cinta
Maafkan cikgu. Kenapa kamu tak beritahu cikgu? Dan kenapa kamu biarkan saja cikgu pukul kamu? Katanya ibunya sering berpesan. Ingat nak, jangan minta-minta pada orang. Jangan ceritakan kemiskinan kita pada orang. Kalau cikgu nak pukul, serahkan saja tangan kamu. Kejadian itu cukup menginsafkan aku. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk di rotan dan aku memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 3, jumpa lagi kita setelah 2 minggu kita rehat kan. Makin lama makin kurang orang. Biarlah macam mana mungkin dia lupa, tak tahu kelas kan. Okey, yang ada ni bagus, dia selalu ingat kelas. Mak ayah dia pun bagus alert kelas matematik live cikgu secara percuma di FB sahaja. Okey, yang tertinggal boleh tonton esok, yang belum share boleh share. Sebelum kita mula kelas, cuba awak tonton tak video tadi? Kan? Jadi cikgu nak bagi tahu awak, selain pada mengajar matematik, cikgu juga ajar awak sikap. Cikgu juga ajar awak sikap. Sikap macam mana cikgu nak ajar malam ni? Kalau awak tengok video tadi, bagaimana ada keluarga miskin. Ada keluarga miskin, dia baju sekolah pun tak ada. Jadi dia nak pergi sekolah ni tak ada baju. Abang dia je ada baju. Abang dia sekolah pagi, dia sekolah petang. Dia kena tunggu abang dia balik sekolah dulu, bagi baju kat dia, bagi kasut kat dia, bagi beg kat dia, baru dia pergi sekolah. Jadi setiap hari dia pergi sekolah lambat. Kenapa? Sebab bergilir baju. Baju dah bau busuk pun terpaksa pakai sebab tak ada baju. Ada orang macam tu di negara kita. Jadi awak semua murid tahun 3, tahun 1, 2, tahun 4, 5, 6 yang sedang ada tonton juga, kena rasa bersyukur. Kena bersyukur, aku hari ini, aku boleh masuk kelas Cikgu Fadli, aku boleh tengok telefon. Mak aku ada telefon, ada orang telefon pun tak ada. Aku boleh tengok dalam laptop, ada orang laptop tak boleh beli. Aku mampu tengok dalam gadget, dalam tab. Maknanya keluarga awak keluarga berkemampuan juga. Boleh sediakan alatan untuk awak belajar, boleh ada line internet, boleh belajar melalui komputer dan sebagainya. Jadi kena bersyukur. Semua orang ikut cikgu, kita ucap Alhamdulillah. Sebut, jangan malu nak sebut rasa syukur kita. Sebut, bagi mak awak duduk sebelah ke ayah awak tu tengok, apa pasal belajar matematik sebut Alhamdulillah ni. Dalam matematik pun cikgu ajar awak bersyukur. Jadi semua orang semula pandang cikgu, sebut Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Ikut, syukur ya Allah, aku ada keluarga. Ada orang mak ayah dia tak ada tau. Aku ada kemampuan untuk belajar dengan baik. Okey, bagus, good. Kena ada rasa syukur, rasa kita gembira. Ada lagi mak ayah, ada orang, ada sekarang ni sedang menonton, cikgu tahu ayah dia telah meninggal dunia. Banyak kali dia PM cikgu, cikgu ayah saya dah mati. Hari tu cikgu tulis mata papa. Dia kata cikgu saya sedih, cikgu tulis tajuk mata papa, saya dah tak ada papa. Ada orang mak dia tak ada, dia duduk dengan ayah dia. Ada orang mak dengan ayah dia tak ada, dia duduk dengan nenek dia atau pakcik dia. Jadi kita yang ada mak ayah syukur, yang tak ada mak ayah pun tak ada masalah. Sedekahkan Fatihah pada mak ayah kita. Faham? Awak mampu tonton malam ni bermaksud awak ada gadget dan ada internet, kena syukur, ucap Alhamdulillah kerana ada kemampuan. Ada orang langsung tak mampu. Okey? Okey, dah dekat pukul 10 dah. Okey, semua murid mula kelas, pandang depan. Bagi salam dulu, ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Untuk murid non-Muslim, ada murid non-Muslim, cikgu tahu ada Indian, ada Iban, ada Bidayuh, ada macam-macam kaum lah. Ada yang join. Cikgu tahu sebab dia selalu PM cikgu. Cikgu dia PM. Saya tak pandai sangat bahasa Melayu tapi saya suka cikgu mengajar. Ada murid Cina, WhatsApp cikgu. Okey.
Okey, yang non-Muslim, murid Islam boleh ikut, duduk tegak. Ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera semua. Okey, kita sambung belajar. Mana murid tahun 3? Last sekali kita buat page 23 kan? Tambah berulang. Malam ni kita belajar tolak je. Kita belajar tolak sebelum kita cuti sebulan. Where is my duster? Oh. Okey, tadi belajar mengajar murid tahun 2 soalan penyelesaian masalah. Murid tahun 3 kita belajar tolak malam ini. Tolak yang mudah, tolak yang bukan susah lah. Tolak yang lebih advance dan tolak berulang. Okey, tolak. Tolak. Apa maksud tolak? Tolak adalah pengurangan. Bila berlaku penolakan mesti kurang. Tak ada tolak makin banyak. Bukan tolak orang jadi jatuh. Kalau tolak nombor, dia mesti kurang. Daripada RM10, kalau dah kena tolak, dia akan jadi kurang pada RM10. Daripada guli awak ada 300 biji, kalau hilang tu bermaksud dia dah berkurang. Maksudnya kena tolak. Kalau hilang 30 biji, awak ada 300 biji, awak tinggal 270 biji. Dia makin lama makin kurang. That is the subtraction. Dalam kelas DLP terpanggil subtraction. Minus adalah simbol. Dia penolakan. Dalam bahasa Melayu kita belajar tolak. Okey, macam mana nak menolak? Murid tahun 3 tak pandai tolak, cikgu pum kepala dia. Tahu? Cikgu luku. Tak adalah. Tak akallah cikgu buat betul-betul. Masuk jail cikgu kena tangkap nanti. Tapi cikgu nak bagi tahu mana-mana murid tahun 3 yang belum kuasa ditolak, dia sangat-sangat bahaya, sangat-sangat tak patut, kena belajar dengan lebih gigih. Okey. Sekarang cikgu nak ajar awak tolak yang biasa. Tolak yang biasa. Tahun ketiga awak dah belajar sampai nombor ribu, okey? Jadi 4275 tolak dengan 154. Oh, sebelum tu. Tolak dengan 154. Ini soalan ayat matematik. Nak jawab mesti buat bentuk lazim. Ataupun dalam kelas DLP kita panggil vertical form. Bentuk lazim. Okey, vertical form adalah bentuk lazim. Bentuk lazim ni macam mana cikgu? Bentuk lazim nombor besar di atas, nombor kecil di bawah, kena susun ikut nilai tempat. 4, 2, 7, 5 di atas, tolak bawah depan, 154 bawah dia ikut nilai tempat. Ada lagi murid tahun 3 dia tulis sini. Salah. Kenapa? Satu nilai tempat dia 100, 10 4 nilai tempat dia 1000, 10 salah. Dia buat macam mana pun mesti sama. Jadi susun ikut nilai tempat 154 garis. Nak tolak, lagi satu kesalahan murid selalu buat, dia tolak dari depan. 4 dia jatuh dulu, tak boleh. Confirm salah. Okey. Kena mula dari nilai tempat sar, ataupun mula dari belakang, ataupun mula dari kanan. 5 tolak 4, 1, 7 tolak 5, 2, 2 tolak 1, 1, 4 gedebuk jatuh, 4 gedebuk jatuh. Dah siap? Susah ke senang? Sangat-sangat senang. Betul? Baiklah. Cikgu tukar sikit soalan, kita bagi soalan yang lebih susah. Macam mana soalan lebih susah? Alah, senang jugalah. Dia tukar soalan je. Cikgu tukar soalan dia jadi 597. Okey, 597. Tolak sama macam tadi, kita tulis kat sini 597 ikut nilai tempat. Nak tolak mesti dari belakang, mesti dari kanan, mesti dari nilai tempat sar. 5 tolak 7 berapa? 2. Woi, siapa ajar 2? Tak boleh. Ada murid dia 5 nak tolak 7 tak boleh, dia buat 7 tolak 5. Mana boleh bawah tolak atas? Orang atas dia boleh tolak orang bawah. Okey. 5 tolak 7 tak cukup. Pinjam. Oi, aku tak cukup duit nak beli ni, pinjam. Pinjam kawan dia. Dia pinjam berapa? 1. Dia tak boleh pinjam banyak. Oh, kata cukup duit lah. Ambil lah duit aku 1. Dia bagi 1. Orangnya ada 7 tadi. Dah bagi 1, dia tinggal 6.
Sekarang dah jadi berapa ni? Wah, 15. Oh, aku dah kaya. Aku ada RM15, boleh beli makanan harga RM7. 15 tolak 7, 8. Okey. Macam mana tu kira lagi laju tu? Okey, macam mana nak tolak laju? Pandang depan. Pandang depan. Okey, sekarang 15. Buat jari 5. 15 buat jari 5. Tolak, bukan buat jari 5, sorry. 15 tolak 7. Okey, 15 tolak 7. Buat jadi 10. Semua buat. Murid tahun 1, tahun 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang total dia buat. Kalau 15 tolak 7, cara kira pantas macam ni. Nak kira tolak pantas. 15 tolak 7, buka jadi 10. Tolak 7, tutup 7. Buka 5. Kenapa buka 5? Sebab nombor 5 belakang. Jadi berapa? 8. Semula. Buka jadi 10. Buat. Semula. Buka jadi 10. Tutup berapa? Tutup yang kita tolak. Kita tolak 7, tutup 7. Kena buka balik. Buka berapa? Buka nombor lebih. Lebih berapa? Lebih 5. Jawapan kita 8. Faham? Tak faham? Tak apa, kita tengok contoh kedua. 6 tolak 9. Boleh 6 tolak 9? Tak boleh. Bila tak boleh buat apa? Oh, dia cari kawan. Oh, ya aku tak cukup duit nak bayar ni, pinjam. Boleh tak pinjam? Boleh. Oi, bagilah pinjam 1. Yang ni ada 2, dia tinggal 1. 1 yang dipinjam letak sini. 16 tolak 9. Kita buat balik. 16 tolak 9. 16 tolak 9. Macam mana nak kira pantas? Buka jadi 10. Buka jadi 10. Tolak 9. Nak kena tutup berapa? Tutup 9. Kenapa tutup 9? Sebab tolak 9. Tutup 9. Kena buka balik. Buka berapa? Lebih dia berapa? Lebih dia 6. Buka 6. Kenapa 6? Ini nombor 6. Buka 6. Jawapan kita ialah 7. 4. Faham tak? Dah makin faham. Tengok contoh ketiga pula. 1 tolak 5. Tak boleh pinjam. Oi, pinjam ke aku 1. Jadi tinggal 3. 1 yang dia pinjam letak sebelah dia. Jadi 11. 11 tolak 5. Buka jadi 10. Tolak 5. Tutup 5. Nak buka berapa? Buka 1. Kenapa 1? Ni lebih 1. Buka 1. Jawapan 6. Itu cara kira pantas. Okey. 3 gedebuk jatuh. 3 gedebuk jatuh. Dah siap? Sudah. Betul. Cikgu dengan kalkulator. Kalau salah awak datang potong buku cikgu. Jangan potong kepala cikgu. Siapa nak mengajar awak nanti? Okey. Itulah tolak yang main pinjam-pinjam. Cara tolak pantas. Yang contoh seterusnya. 9,000. Oi, awak ada duit 9,000. Kaya ni awak. Mahu tolak 73. Macam mana nak buat? Yes, ada murid jawab. Mula-mula cikgu buat bentuk lazim. Cikgu dengar. Siapa jawab tu? Bagus. Ada orang dia blur. Dia blur. Janganlah blur. Blur kambing tak apa. 9,000 tolak 73. Buat bentuk lazim. Tolak 73. Bila ada sifar yang banyak, ada cara pantas. Tak apa, cikgu ajar awak cara yang slow and steady. Nak tolak mesti mula dari belakang. Sifar tolak 3. Tak boleh pinjam. Nak pinjam orang sebelah miskin. Orang sebelah kata, "Jap, aku pinjam dengan orang sebelahku." Orang sebelah pun pinjam ni. Tak boleh juga ni miskin, kena pinjam dengan orang ini. 9, dia tak bagi ke sini, dia bagi ke orang sebelah dia. Ambillah, dia tak boleh langkau tau. Dia bagi ke orang sebelah je. Ambillah kat kawan 1. Ulang balik. Sifar tolak 7. Tak boleh pinjam. Tak ada. Pinjam. Ada. Aku ada RM10. Ambillah kat kawan 1. Aku tinggal 9. Ulang balik. Sifar tolak 3. Tak boleh pinjam. Ada. Pinjam kat kawan 1. Aku jadi 9. 10 tolak 3, 7. 9 tolak 3, 2. 9 gedebuk jatuh. 8 gedebuk jatuh. Faham? Boleh faham? Cara yang pantas ialah macam ini. Katakan 8,000 tolak 5. Bila ada sifar banyak, kita boleh buat macam ni. Pinjam terus kat depan. Sini dengan 7, 9, 9, 10. Nombor depan dia semua 9.
Sebab kalau kita ikut step by step pun dia akan jadi macam ni. Ni lagi pantas. 10 tolak 5, 5, 9, 9, 7. Boleh faham ni? Boleh faham? Okey, yang terakhir sekali. Topik terakhir cikgu nak ajar awak malam ini ialah penolakan berulang ataupun penolakan berturut-turut. Apa pantang larang yang cikgu tak benarkan murid cikgu buat dalam tolak berturut? Ada pantang larang dia sebab ada murid selalu cuai, salah bila dia tak ikut aturan cikgu. Okey. Kita ada 600 lebih murid tahun 3 malam ni. Tahniah. Yang belum share boleh share. Okey, tolak berulang. Last kali murid tahun 3. Ramai yang jawab betul. Cikgu baca komen. Good. Awak murid yang bagus. Okey, apa itu tolak berulang? Tolak berulang itu macam ini. 8, 4, 2, 5, tolak 1, 2, 4, 7, tolak 83. Ini ialah tolak berulang. Bermaksud tolak 2 kali. Okey, bila ada soalan macam ni, cikgu tak nak, cikgu tak mahu, cikgu tak nak murid buat macam ni. Tolak 1, dia buat kiri. Cikgu tak mahu, tak nak, no way man, jangan sekali-kali buat. Awak akan keliru, awak akan cuai, awak akan melakukan kesilapan mudah. Habis tu cikgu tak nak buat macam ni, cikgu nak susun buat macam mana cikgu? Kita tolak berperingkat. Tolak one by one. Tolak nombor depan dulu. 8, 4, 2, 5. Tolak 1, 2, 4, 7. Garis. Garis sekali je. Kenapa garis sekali? Sebab tak siap lagi. Garis sekali. Jangan garis lagi bawah dia. Apa nak garis pun boleh, tapi dia tak sure kan. 5 tolak 7. Tak boleh. Pinjam 1, bagi kat dia 1. 15 tolak 7. 8, 1 tolak 4. Tak boleh. Pinjam 1. 11 tolak 4. 7. 3 tolak 2. 1. 8 tolak 1. 7. Dah siap dah tolak yang ini, baru kita tolak yang kedua. Tolak lagi sekali. 83. 8 tolak 3. 5. 7 tolak 8. Tak boleh. Pinjam 17 tolak 8. 9. Sifat dia debuk jatuh. 7 dia debuk jatuh. Dah siap. Ini adalah penolakan berulang. Tolong buat tolak 2 kali. Jangan tolak sekaligus macam ini. Dia akan buat awak keliru, dia akan buat awak salah kira, dia akan buat awak cuai. Ada murid boleh jawab yang tepat, ada. Itu murid genius lah. Murid yang terlampau bijak. Jangan, kita guna cara yang selamat. Okey? Guna selamat dan betul. Kenapa cikgu mengajar laju je kan? Sebab masa kita lambat. Dah 2 minggu je tak jumpa awak semua. Tahu, cikgu rindu kat semua orang. Rindu kat cikgu tak? Lantaklah siapa yang tak rindu. Terima kasih sudi join kelas cikgu malam ni. Yang belum share dulu. Kawan-kawan kita belum tengok. Yang dah join dulu, share dulu. Malam esok kelas 456. Untuk murid tahun 3, ingat, sebelum jari cikgu bagi kerja rumah. Untuk murid tahun 3, ini minggu terakhir tahun dalam bulan Rejab, Syakban, bulan Syakban. Minggu depan dah masuk bulan Ramadan, cikgu tak buat kelas. Bulan puasa sebulan, waktu malam kita buat solat tarawih. Cikgu tak nak ganggu waktu solat tarawih. Kita akan sambung selepas raya. Selepas raya, cikgu akan ajar topik-topik tertentu. Cikgu tak ikut step by step buku teks. Cikgu akan cari topik mana yang murid tahun 3 selalu buat silap, selalu cuai, selalu tak puas hati. Cikgu akan tumpu topik-topik itu. Faham? Tapi still masih akan guna buku ini. Masih akan belajar guna buku. Okey? Murid tahun 3, ingat lepas raya kita sambung. Lepas raya. Jadi malam ni kerja rumah awak pada muka surat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 30. 24 sampai 30. Banyak je cikgu. Oi, sebulan kau kita cuti. 24 sampai 30. Jap, cikgu akan tulis kat bawah ni. Kat apa? Nanti ada kat bawah tu. Kerja rumah kita pada muka surat 24 sehingga 30. Okey, itu sahaja dari cikgu. Cukuplah dulu. Panjang lebar dah. Dah 10 dah pun.
Okey? Okey semua murid, sebelum bersurai apa? Murid tahun 456 malam esok sebelum bersurai mesti ucap terima kasih pada cikgu. Okey, semua orang duduk tegak. Duduk tegak. Pandang depan. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih murid-murid semua. Bye-bye. Assalamualaikum dan akhir dan selamat berpuasa semua. Tahun 3 jangan potong puasa melainkan uzur ataupun sakit ataupun tak tahan sangat nak buat macam mana. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan tahun ini. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk dirotan dan aku memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat. Satu hari aku bercadang untuk mengintip ke rumahnya. Setelah mendapat alamatnya, aku meneruskan niatku. Tak sempurna mencintaimu dalam Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat miskin. maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkafar. Meskipun aku dalam langkah kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah pada. Maafkan cikgu. Kenapa kamu tak beritahu cikgu? Dan kenapa kamu biarkan saja cikgu pukul kamu? Katanya ibunya sering berpesan. Ingat nak, jangan minta-minta pada orang. Jangan ceritakan kemiskinan kita pada orang. Kalau cikgu nak pukul, serahkan saja tangan kamu. Kejadian itu cukup menginsafkan aku. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat.